Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahi al-'aliyyil 'azim. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi darin amin. Dan setengah daripada barang yang harus pada hak segala mereka itu tidur, tetapi dengan mata mereka itu, dengan mata mereka itu sahaja, tiada dengan hati mereka itu. Kerana hadis yang telah warid daripada Nabi SAW, nahnu ma'asyiral anbiya tanamu a'yununa wala tanamu qulubuna. Artinya bermula kami segala nabi-nabi, tidurlah oleh mata kami dan tiadalah tidur segala hati kami. Dan demikian juga. Syukur alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala limpah kurnia bela ihsan dia semata. Masih hidupkan kita, alhamdulillah. Dibolehkan, mudahkan kat kita taat, jauhkan kita pada maksiat dengan limpah kurnia dia, alhamdulillah. Diberi kita kesungguhan untuk nak belajar, menuntut ilmu, alhamdulillah. Dipertemukan kita dengan orang boleh ajar kita jalan kebenaran, alhamdulillah. Diberi kita pula begitu nipis hati, mudah tersentuh hati sanubari untuk mengenal siapakah Rabbi, alhamdulillah. Beri kita boleh sedar sentiasa pergantungan kita hanya pada Allah Ta'ala, dia yang menjadikan alam semesta. Tak ada siapa tempat pergantungan melainkan dia. Dengan itulah kita beriman macam mana sabdaan baginda. Alhamdulillah, syukur beri kita keupayaan yang berterusan dapat kita datang kepada majlis yang penuh kemuliaan, insya-Allah, untuk kita manfaatkan daripada kitab Sirajul Huja, diteruskan bacaan, insya-Allah. Kata Musannif rahimahullah taala, ini kita duk bicara ni, masih bicara sifat harus pada Rasul. Umumnya bahasa dia harus Nabi Rasul bersifat dengan sifat manusia biasa, dengan sifat manusia yang dengan syarat, dengan qaid sifat itu tidak menjatuhkan martabat mereka yang tinggi, tidak mencarikan kehormatan mereka sebagai Nabi Rasul, tak menjatuhkan maruah mereka, dan tak menggagalkan misi dan visi mereka sebagai utusan Allah Ta'ala. Itu dasar kita bicara. Cuma kadang kaedah macam tu dah punya mantap pun kadang-kadang kita tak jelas lagi. Itu yang nak dihurai, nak disebut oleh pengarang kita ni. Apa dia satu persatu yang khasnya pada tempat yang perlu kita beri perhatian. Pasal kadang-kadang ada tersalah sangkaan dan lain pula kefahaman terhadap Rasul yang telah utuskan. Khasnya kita nak sambung ni, dia kata, dan setengah daripada barang yang harus, antara perkara yang harus pada hak mereka itu Rasul. Masuk hak ni zat di segala mereka itu Rasul. Antara yang harus berlaku pada mereka ialah tidur. Tapi tidur mereka macam tidur kita, itulah tidur, tapi tidur dengan mata mereka itu saja, tidak tidur
hati mereka itu. Masya Allah. Yang ni satu keupayaan yang memang istimewa daripada Allah Ta'ala, yang bukan dan luar daripada batas keupayaan dan ikhtiar kita. Satu bab kenabian ni dia tak boleh diusahakan, bahkan dia adalah semata-mata anugerah daripada Tuhan. Siapa yang dilantik jadi utusan, dialah jadi utusan. Adapun bab nak jadi salih, nak jadi taat, nak jadi ahli tafsir, nak jadi hafiz, nak jadi apa mujtahidin, dia boleh diusahakan. Cuma sampai tak sampai, layak tak layak, cukup SOP ataupun tidak. Jadi Nabi memang dia semata-mata pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi bersatu boleh ada keadaan pada Rasul ni dia tidur hanya dengan mata saja tapi tak tidur dengan hati. Dan pernyataan ini kita beriman macam ni dan format macam ni pasal apa? Kerana hadis yang telah warid daripada Nabi SAW. Jadi bukan kata sebarang, tapi ada sandaran dia, ambil daripada sabda Nabi SAW sendiri. Dia sendiri mengaku hal keadaan dia macam mana. Kata Nabi SAW, kata dia, nahnu ma'asyiral anbiya, nahnu ma'asyiral anbiya, tanamu a'yununa wala tanamu qulubuna. Terjemahnya, bermula kami segala Nabi-Nabi ni, tidurlah mata kami dan tidak tidur segala hati kami. Jelas disebut. Kat kita kewajipan mencontohi Rasulullah ni. Kalau boleh dapat tahap macam ni, Allah memang terbaik lah. Tapi nisbah yang wajib kita usahakan, apa dia? Hidupkan hati kita dalam keadaan kita duk jaga ni, jangan sampai kalau boleh lalai daripada Allah Ta'ala. Satu ada ulama' dan tutup guru kita yang siap bagi formulasi untuk kita hidup atas muka bumi ni, apa dia? Itulah sentiasa 24 jam sentiasa berusaha untuk ingat Allah Ta'ala, untuk kenal Allah Ta'ala, perasan dengan apa saja ada kat kita ni tiada lain melainkan limpah kurnia Allah Ta'ala. Hatta kalau yang kita usaha depan mata kali pun, makan, nak kenyang, minum, hilang dahaga, sakit, makan ubat, seolah-olah nampak macam ain makhluk tu sendiri yang memberi. Kaedah kita belajar tauhid ni, tak, sebenarnya yang tu atas jalan sabab, laluan saja. Hakiki sebenarnya yang memberikan mudarat manfaat, yang memberikan keistimewaan, kelayakan atau seumpama tu, tiada bersekutu dengan sesiapa melainkan Allah Ta'ala sahaja. Dia. Tak ada siapa kongsi dengan dia. Itu makan, minum, itu juga lah. Kita lihat misalnya, apa yang kita minta, kita doa, tengok-tengok jadi makbul melalui orang ni. Juga kaedah yang disebut oleh para ulama kita, hadirkan hati bahawasanya Allah lah yang memberi. Makhluk ni tidak memberi apa-apa dengan hakiki, bahkan dia hanyalah laluan yang Allah Ta'ala jadikan juga. Apa saja, siapa yang boleh hidup dalam keadaan sentiasa sedar pada Allah Ta'ala macam ni, kenal siapa Allah Ta'ala, yang Allah sebenarnya memberi, cuma makhluk ni laluan. Masa yang sama pula boleh pula berzikir, berselawat kata Nabi SAW. Yang ni adalah kejayaan yang kita nak bagi dapat, nak bagi capai. Dalam masa yang sama hidup semua berlandaskan dengan hukum hakam syariat, bab ibadatnya, muamalatnya, munakahatnya, inayatnya, adabnya, tanggungjawab yang sepatutnya dilaksana. Semua orang mesti menunaikan tanggungjawab masing-masing. Jadi kat kita tu, nisbah atas kata tanggungjawab sebut para ulama kita tu, sepanjang umur kita sentiasa kena usahakan macam mana untuk boleh kenal Allah Ta'ala, boleh zikir kepada Allah Ta'ala. Mudah Allah Ta'ala bagi kita tu. Jadi atas kita bicara sifat Rasul ni, Rasul memang dicapai, memang dia dapat sentiasa zikir Allah Ta'ala, sentiasa fikir untuk mendatangkan kehebatan, kebesaran, kemuliaan Allah Ta'ala, bahkan mentauhidkan Allah Ta'ala. Kalau kita buat usaha dan ikhtiar sekalipun, tak disimpan dalam hati, tak berasa dalam hati bahawasanya kita lah pembuat hakiki, bahkan apa kebolehan yang ada pada kita semata-mata tiadalah ia semata-mata melainkan semua pemilihan daripada Allah Ta'ala. Baik.
Jadi Nabi Rasul ni dia tidur mata saja tapi tak tidur hati. Walaupun tidur tu harus, tapi tidur dengan fenomena ni. Semaklah kita kadang tidur mati. Saja saya suka sebut bahasa-bahasa itu. Tidur mati macam mana? Azan tak sedar. Itu kalau tidur kat pondok, tidur rumah. Tidur dalam masjid, azan tak sedar. Orang ambil air, ayo simbah, tak sedar juga. Ya Allah. Tu kita ni mati sampai tahap macam tu. Hadanallah ila siratal mustaqim. Dia macam mana pun atas kat kita tu satu hal, dia atas tanggungjawab buat apa? Semak. What's wrong with us? Itulah bahasa dia. Apa masalah kita ni? Yang jadi orang kata apa? Bebai benak, balok, lagi apa? Payah macam tu. Dia mesti ada sebab. Dia tak jadi biasa. Dia mesti ada kekeranaan untuk berlaku itu. Mesti ada. Kalau misal kita lah, selalu cergas je, hari ni mengantuk, letih. Mesti ada sebab mengantuk letih. Betul kan? Ada sebab kan? Itu mesti tu apa? Itu sunnah yang dia takkan bercanggah sama sekali. Dan Allah Ta'ala jadikan sunnah itulah untuk kita bertindak. Dan dalam masa yang sama, dengan sunnah yang ada tu, bertindak mesti ikut syariat yang macam mana Allah Ta'ala suruh. Dan dalam masa yang sama, mentauhid Allah Ta'ala, suluh hati sanubari ni. Tidak apa yang berlaku ni melainkan takdir Allah Ta'ala. Dia juga menentukan. Kita cuma usaha dan membuat usaha yang membuat syarat, menyempurnakan usaha dan syarat agar perkara yang kita nak dapatkan tu boleh dihasilkan. Kat kita tu ya. Atau istilahnya disebut kita kena iktisab, kena kasab. Kena tu yang bahasa kita bahasa Melayu usaha ikhtiar. Ikhtiar pun datang pada Allah Ta'ala, usaha pun datang pada Allah Ta'ala. Baik. Jadi atas kita nak bagi dapat tu lah. Kita duduk bicara bab Rasul ni, jaga. Rasul dia bukan macam manusia biasa. Dari sudut perkara yang Allah Ta'ala bagi yang luar biasa. Ada pun dari sudut ada makan, minum, sakit, demam yang biasa. Memang Nabi Rasul itu ada di manusia. Baik. Dan demikian juga harus atas segala mereka itu keluar daripada Nabi Rasul ni mani. Maksudnya Rasul ni kalau keluar air mani boleh berlaku ke? Boleh? Harus. Pasal tu normal pada manusia kan. Pasal apa ni? Keluar mani ni kerana penuh tempat. Maksudnya pasal apa? Takungan mani itu penuh kan? Sumber untuk ataupun alat untuk membentuk air mani yang ada pada zat Nabi-Nabi dan Rasul yang mulia Allah Ta'ala jadikan tu tangki penuh. Lepas tu keluar pun di atas proses-proses keluar mani kerana penuh tempat, bukan kerana mimpi yang terbit daripada permainan syaitan. Nabi-Nabi kan itu. Yang kita belajar fiqh, antara sebab keluar mani apa? Mimpi apa? Mimpi yang sampai keluar mani ya. Macam itulah bahasa mudah ni kan. Rasulullah macam tu ke? Tak. Nabi-Nabi Rasul macam tu ke? Tapi air mani dia ada keluar. Ya. Pasal apa keluar? Penuh. Tangki penuh. Bukan disebabkan oleh mimpi macam mana kita mimpi. Siap. Kira gitu. Bahkan kena jaga sikit pasal ada golongan manusia yang pahaman dia apa dia? Nabi Rasul ni tak dinisbahkan daripada dia air mani, bahkan kalau dia berkahwin pun kata dia isteri dia kalau dapat anak pun bukanlah anak tu dapat melalui hubungan macam mana biasanya hubungan suami isteri untuk dapat anak, tapi kata dia Nabi Rasul ni dapat anak macam mana Siti Maryam dapat anak. Saya pernah jumpa golongan ni. Pelik. Saya mula-mula jumpa, saya kata, betul ada manusia macam ni. Pelik. Memang pelik. Ada manusia macam ni. Ada. Masalahnya ada. Yang hidup ni, satu hal. Grup pun dia ada grup. Grup apa? Grup Facebook dia. Grup Telegram tak tahu. Masa tu zaman Facebook. Dia ada grup Facebook dia.
Dia punya pahaman tu kalau dapat Rasulullah ni, khas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui Siti Khadijah tu dapat anak tu. Dapat anak Rasulullah yang 7 orang, 3 lelaki, 4 perempuan. Bukan melalui macam mana hubungan biasa, tapi dia macam mana Siti Maryam dikurniakan anak oleh Allah SWT. Ada je ke? Ada orang macam tu. Pasal pada mereka, Nabi Rasul ni keluar mani ni satu benda yang menjatuhkan martabat. Dia ada fahamnya tu. Kaedah kita jumhur tidak. Apa punya kaedah macam tu? Kalau Nabi Isa tu datangnya daripada Siti Maryam, kalau anak Nabi Rasulullah SAW datang prosesnya tu, tak panggil bin Muhammad lah, bin mak je lah. Fatimah bintu Khadijah. Macam mana Isa ibnu Maryam, Ibrahim ibnu Khadijah, bukan Ibrahim ibnu Muhammad. Boleh faham saya cakap bukan? Subhanallah. Tak ada. Jaga sikit lah. Pahaman-pahaman yang menyelebing daripada akidah ni, Masya Allah. Kalau kita kenal semua tu, gerun kita, pasal setiap jalan, setiap perkara yang berakidah ni, dia ada je orang sesat. Ya Allah. Lembahnya sebut itu rasanya. Siapa keliling kita ni, Allah, letih tengok. Yang duduk atas jalan betul pun macam tak apa betul, tambah yang memang tak betul lah, Allah tak tahu nak kata apa. Baik. Dan setengah daripadanya pula adalah lapar. Jadi Nabi Rasul pun berlaku pada dia lapar. Bahkan Nabi Rasul lah yang paling banyak lapar. Maka telah tersebut dalam Asy-Syifa, nama satu kitab ni, bahawasanya Nabi SAW telah kejut perutnya kerana lapar, dan tiada menafikan yang demikian itu oleh sabda Nabi SAW. Apa Nabi kata? Terjemah dia, telah aku bermalam pada aku bermalam padaku apa tu? Nak tengok harum ni tak? Saya Jawi ni kadang susah di sini. Pada aku punya Tuhan. Macam tu lah, ni bahasa dia kot. Kalau ada Arab ribuh tu boleh juga buat banding. Allah. Jadi aku bermalam pada aku punya Tuhan, memberi makan akan daku dan memberi minum akan daku, kerana bahawasanya adalah ia telah memperoleh yang demikian itu pada satu ketika, dan tiada memperoleh akan dia pada satu ketika. Yang ni Rasulullah ceritakan hal dia lah kan. Maksudnya nisbah kita memang ada Tuhan, mesti Allah dia telah menetapkan apa yang dia nak rezekikan pada kita. Dia yang bagi makan sebenarnya, yang bagi minum. Cuma nisbah keadaan, ada satu ketika ada ketika tak ada. Ada ketika banyak, ada ketika sikit. Kat kita pun macam tu, kat Nabi Rasul pun macam tu. Bahkan Nabi Rasul ni, kalau ada pun, dia taklah, orang kata apa,
gunakan apa yang ada, bahkan dia banyak memberi apa yang ada di tangan dia, walaupun sepatutnya dia lebih layak untuk ambil manfaat, tapi dia mengalah untuk dia ambil makanan minuman, bahkan banyak apa yang ada pada dia, dia hadiah, sedekah, beri pada orang yang lebih memerlukan. Bayang tengok Nabi Rasul tu, sahabat keliling dia korban dengan harta benda untuk dia. Agak-agak kalau makan macam mana? Kita yang biasa duduk pondok ni pun makan sak orang hantar pisang, sak orang hantar temikai, sak orang hantar nangka, sak nasi lemak, sak roti canai. Ni nak main nasi Bukhari lah ni. Minggu depan insyaAllah ada sikit nasi Bukhari, daging lah kita. Ada orang siap dah kita nak makan apa, nak makan apa. Tu hari Bukhari, hari Senin, esok Senin tak? Selasa, hari Selasa nasi Arab, Mendi. Jadi tak jadi lain hal lah, jangan beria-ia sangat pula. Ada rezeki kita pun tak nak fikir dah tu. Ada orang nak bagi. Esok tak tahu. Macam-macam tak payah sebut lah benda tu. Cuma ada banyak, ada sikit. Cuma kadang-kadang nak makan nasi habis. Hilang lah. Nak nasi habis. Makan nasi habis. Ada je lah. Betul macam mana? Dah habis, dah tengah malam, nak menanak satu hal, macam mana? Biar lapar lah sekejap. Itu lah. Pasal Nabi, Rasul pun, macam tu. Pasal keedah kita pun, cuma bila ada hal yang sampai pada tahap, kalau menahan lapar macam tu, dia jadi mudarat. Carilah kawan-kawan keliling, siapa ada biskut, siapa ada air susu, siapa ada susu nak boleh bancu, Milo ke apa? Milo lagi. Iman Koko ke? Kokotin ke? Siapa ada? Minta sikit. Saya dah lapar ni. Lagi kalau tak boleh makan langsung, jadi masalah pula. Perut mendidih lah. Jadi gastrik ke apa ke. Contoh lah kan. Macam mana? Ikhtiaran supaya jangan kena mudarat. Jadi kat Rasulullah ni, dia ada makan, minum, saat ada, saat tak ada, bahkan dia banyak memberi lagi apa yang ada di tangan dia. Pasal apa? Supaya mengikut baginya oleh orang lainnya. Siapa orang lain tu? Sahabat lah, kita lah. Bila apa yang ada pada Rasulullah itu hal dia makan, minum, kita pun nanti akan ikut tiru cara Rasulullah lah, macam mana makan minum dia. Jadi kita duk makan tangan kanan, basuh tangan, makan pula berjemaah. Kalau kata ada hidangan, semua buah tengah kan, bukan buah tepi-tepi, semua buah tengah kan. Pasal rahmat turun pada tengah. Kemudian ambil sikit-sikit kan. Kalau ada benda daging ketul besar, tak potong dengan pisau, bahkan bias ketul tu, orang ni cubit sikit, orang ni cubit sikit. Mana lauk yang lebih banyak disentuh oleh tangan, itulah lebih besar berkat. Dia ajar prinsip kita makan macam tu dalam berjemaah ni. Kalau ikan tu, katalah kita makan 4 orang, ada 4 ekor, dia bukan ambil seorang seekor makan. Tak, bukan macam tu. Seekor, orang ni cubit, orang ni cubit, orang ni cubit. Habiskan seekor-seekor. Dah habis seekor tu, baru pula ambil ikan yang kedua. Makan pula, orang ni cubit sikit, orang ni cubit sikit, orang ni cubit sikit. Dia je makan macam tu. Ayam ke, arnab ke, daging ke, apa ke. Telur pun. Ada 4 biji telur. Kita 4 orang. Macam mana? Bukan ambil seorang satu telur, tapi sebiji telur tu pecahkan. Orang ni ambil sikit, orang ni sikit, orang ni sikit. Dah habis, pecahkan telur. Sama ada telur dadar ke, telur rebus ke. Cara makan ni macam tu. Cara makan ni macam tu. Yang tu kalau makan sikit pun dia berkat. Ada tolak ansur. Kita pula ajar pula, kita tambahlah kita belajar dengan akidah apa dia. Yang baik kenyang aku, Allah akan makanan. Jadi walaupun sikit, tu yang kita minta, Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah beri berkat aku. Berkat yang mana walaupun aku makan sikit, cukup. Cukup, insya-Allah. Tak percaya tengok saya sebut misal. Ada orang ni makan roti canai 5 keping. Tapi bila makanan hantar alam, 4 keping makan 4 orang. Kalau dia seorang, dia bantai 5 keping. Tapi bila makan dalam banyak-banyak tu, cubit, dia mesti takkan makan lebih daripada sekeping je. Kalau lebih pun takkan makan 2 keping. Orang ada 4 orang. Tapi dia makan cukup. InsyaAllah cukup. Cukup. Kalau makan seorang, mula buat muka munyuk, muncung je. Apa? Apa saya nak sebut apa? Sekeping.
Keping lagi. Jadi apa? Buat lekat celah gigi. Lah gigi. Tak. Banyakkan selawat, banyakkan zikir. Betul dengan akidah. Itu kita kata ada juga makan kalau tak ada makanan esok. Atau buku makan kena catur esok. Saya pernah dapat maklumat ada orang Islam kita lah yang mengaji luar negara, Malaysia rasanya tak ada lagi suasana macam ni. Apa? Pelajar dia lebih kurang 200 orang. Dia makan nasi lah. Tapi lauk dia tahu apa? Dal sekilo. Masak untuk 200 orang makan dengan nasi. Kuah dal. Sekilo makan 200 orang. Buat kuah. Kuah kan. Tapi budak-budak cerdik, Masya Allah. Mahat tapis. Tanya, tembuk tak mana. Badan semua keruh-keruh je. Tapi khidmat. Subuh. Tak payah ada orang kejut. Semua dah bangkit. Kita kena macam tu kot lah. Aku bangkit apa? Nasi masak. Lepas tu kuah kita makan dal aja. Sekilo. Kita pun bukan 200 orang. Sekilo dal 30 orang. Tengok esok dia bangkit subuh macam mana. Dah perut dia nak tidur ke mana. Bangun baca Quran lah, selawat lah. Kan? Sajalah kita usik itu. Tapi kadang-kadang memang kena asuh macam tu. Memang kena latih macam tu. Tentu disyariatkan kita puasa. Nak sebut tentang puasa tak mana. Saya puasa, saya ada berapa kali. Bulan puasa je sana. Bulan puasa je sana. Hilang pergi India. Saya dah 4 kali pergi India. 17, 18, 19 bukan. 16, 17, 18, 19. Bulan puasa. 20 tak boleh, 21 tak boleh. Apa saya nak sebut? Allahumma salli alaihi wasallam. Bila puasa ni kan, Sabah saya pergi sana, aktiviti penuh. Gila punya padat. Letih. Antara guru yang khas asuh kami ni, kata apa? Bulan puasa ni, dia adalah bulan untuk kita latih supaya ajar nafsu kita ni jangan bertindak dan berpahaman macam mana sebelum ni kita berakidahkan sabab. Tapi tukar pada berakidahkan musabbibul asbab. Yang turut bahasa dia. Kalau tak makan, lembek tak ni? Lembek tak? Tak. Dia kata tak. Yang bagi kuat kita bukan makanan. Allah. Walaupun tak makan, kita orang kata apa? Gagahkan supaya hadirkan di hati yang bagi kuat aku Allah bukan makanan. Memang badan macam tu dah. Lapar memang kena lapar. Aktiviti memang kena buat. Memang akan rasa letih. Tapi macam mana? Ajar dan betulkan minda, latih tarbiyah. Memang itu antara latihan dan tarbiyah puasa sebenarnya. Apa dia? Tak makan daripada pagi tu, ni dah petang, lembek, aktiviti penuh. Macam mana? Yang bagi kuat aku, Allah bukan makanan. Bahkan, tengok, buat misalnya, memang boleh bertahan sampai petang, aktiviti penuh, jalan, rehat-rehat juga. Selalu pun rehat jugalah. Tapi ni tak makan langsung. Melainkan subuh tadi, sahur je. Tu je makan. Masa siang hari penuh aktiviti. Tapi boleh jalankan semua. Dengan penuh segar. Sampai waktu maghrib, berbuka lah. Seronok tak makan? Seronok tak makan? Makan-makan, mula makan buah. Semayang untuk makan nasi. Lepas tu jadi macam mana? Nak faham apa? Nak faham apa? Agak saya nak cakap apa? Memang makan bukan segar. Makan mengantuk. Itu yang kita break makan. Tambahlah jadi Tok Imam. Tak jadi tanya orang biasa jadi Tok Imam. Boleh? Tok Imam? Boleh? Buka puasa makan banyak-banyak? Boleh? Agak-agak jadi Tok Imam macam mana? Gaya kulu subah. Betul? Tak boleh? Tak boleh makan banyak. Bila nak makan pun, sekejap lagi. Lepas terawih, balun. Ambil bekas, simpan siap-siap. Lepas terawih, balun. Balun pun nak makan terang mana sangat. Tapi, barulah boleh makan tu. Kalau kita makan sikit, okey, segar. Itu yang orang jadi Tok Imam. Yang jadi makmum macam mana? Betul tak saya sebut macam ni? Kalau kita makan apa yang macam kita nak makan, nanti dia jadi macam ni. Terawih macam mana? 2 tak bagi, 4, 6, 8, 10, 12 macam mana?
Satu malam satu juzuk pula. Dah sampai rakaat 12 tu dah sampai tak tahu dah rakaat berapa. Acik dia bangkit, dia rokok. Dia sujud. Habis tarawih tu dengan witir tu macam mana? Bila zikir tu, ya latifu ya kafi. Saya biasa jadi tu imam tu. Ya. Kita tulis belakang tengok makmum. Macam baru bangun tidur macam ni. Ya latifu ya kafi. Cuba jawab. Pasal apa? Tadi pasal apa? Pasal makan. Pasal makan. Untuk saya sendiri pun pengalaman makan tu pasal apa, memang kita ada pengalaman. Ini pun lama dah hidup, kita dah boleh rasa dah buat makan minum ni. Apa nak sebut? Allah. Antaranya apa? Ngajar, ceramah. Saya cukup pantang kalau orang panggil ceramah, makan, lepas tu baru ceramah. Saya tak ambil. Makan lepas maghrib, ceramah lepas isyak. Ya, dah. Dia macam mana? Ceramah lepas maghrib, balu sampai 2 jam. 7.30. Kalau maghrib pukul 7, buah pergi pukul 8, pukul 8 sampai pukul 10. Habis ceramah baru makan. Steady. Tapi kalau maghrib makan dulu, kita ceramah lepas isyak ya. Makan yang balik tak ada ceramah pun ada. Jaga sikit lah buat makan. Jadi asal kita nak sebut kat Rasulullah ni ada kat dia buat apa? Supaya kita ni jadi ikutan pada dia. Dan dia mengajar prinsip macam tu. Khas atas kita sebut puasa tadi, yang puasa latih macam tu. Pasal kita nak tak nak, suka tak suka, kehidupan kena jalan kan. Itu yang bila kita tak jalankan betul-betul tu, tambah pula puasa macam mana? Tidur je lah, tidur. Tambah pula kat kita pula macam musim bulan ni apa? Duk PKP apa lah lagi. Ni pun kata lockdown, tak tahu lah kan. Ni baru bulan 11, bulan 12. Ramalan dah siap lah tahun depan macam mana. Dijangkakan ada 50,000 pesakit kanser. Dia dah boleh jangka dah berapa orang nak mampus, berapa orang macam kanser, berapa orang kena stroke. Pasal dia cocok siap lah. Dia tahu dah akibat dia. Akibat dia. Lepas tu dia kata apa? Ni akan ada varian baru, akan ada apa, kluster baru ni menjelang tahun 2022 ni. Jadi jaga-jagalah ni. Oi. Tok Ali nujum 4 belalang dia ni kan. Dia boleh cerita ni. Yang cakap pula bukan orang biasa. Siapa? Menteri-menteri. Keluar pula dalam surat khabar. Siap cerita. Macam Ali Nujum, macam dia boleh pergi dekat Lauh Mahfuz tu, dia tengok je, ada varian baru 2022 Januari. Berapa orang kanser. Seolah-olah macam tu lah, sebut macam tu kan. Tak adalah dia orang khabar itu, tapi nak kata apa? Macam mana dia boleh buat agak macam tu? Pemimpin boleh sebut macam ni. Pasal apa dia boleh buat itu? Pasal dia dah tahu akibat apa benda dia cocok dalam badan kita. Tambah pula benda tu, dia dah, ni masuk 2 tahun dah dia dapat uji kaji macam ni. Memang jadi tempat uji kaji kita pun. Dia orang mau khabar gitu. Allah. Baik. Itu satu hal ke sana. Atas kita bicara ke Rasulullah ni. Kecut perut tu, bukan kejut lah tadi. Kecut perutnya kerana lapar dan tiada menafikan demikian itu oleh sabda Nabi SAW. Kata dia, telah aku bermalam pada aku punya Tuhan memberi makan akan aku maksudnya masuk waktu malam, Allah dah memang bagi makan kat aku dan memberi minum akan aku, kerana bahawasanya adalah ia telah memperoleh demikian itu pada satu ketika dan tiada memperoleh akan dia pada satu ketika. Kalau nisbah Rasulullah cerita tu, maksud dia macam ni. Maksudnya Allah, dia yang sediakan makan untuk Rasulullah, dia yang jamin rezeki kat Rasulullah. Walaupun makanan apa tak ada, ada ketika walaupun tak ada makanan, Allah Ta'ala kenyangkan Rasulullah. Ada ketika tak pula Allah Ta'ala bagi macam tu. Hak Allah Ta'ala nak bagi macam tu. Dan hak Rasul untuk dia bersifat dengan sifat manusia
antaranya rasa lapar. Supaya mengikut baginya oleh lainnya kita tunjuk syarah sikit dalam tu tadi. Maka makna katanya pada aku punya Tuhan bahawasanya adalah aku bermalam padahal hatiku bergantung dengan Tuhanku dan mengintai-ngintai bagi kebesarannya, atau maknanya macam tu, macam ni. Maka makna katanya pada aku punya Tuhan bahawasanya adalah aku bermalam padahal bahasa-bahasa dia tu nak ambil mana masuk syarah. Pada aku punya Tuhan bahawasanya adalah aku bermalam. Lepas tu ayat sambung lah kan. Aku punya Tuhan memberi makan akan aku dan memberi minum tu. Ayat ni sambung situ. Lepas tu apa maksud dia? Padahal hatiku, okay. Dia bila dia bermalam tu, Allah yang bagi aku makan minum. Padahal hati aku, kata dia, bergantung dengan Tuhanku. Nabi Rasul ni memang hati memang tak pernah lekang pergantungan dia mesti pada Allah Ta'ala. Dan mengintai-ngintai bagi kebesarannya. Ni bahasa masuk mengintai ni sentiasa hati duk muraqabah, sentiasa memikirkan dan merenung, ada nazar, ada istilah kita jumpa awal kita tu, dia sentiasa melilik hal yang ada pada dia walaupun tak ada makanan. Ada ketikanya Allah Ta'ala bagi kenyang pada dia. Maksudnya yang bagi kenyang bukan makanan tapi Allah. Dia gunakan masa tu untuk istilahnya muraqabah itu, mengintai-ngintai kat situ, untuk belajar, pandang, mengenal Allah Ta'ala. Dia yang kenyang aku, bukan makanan. Pasal tak ada makanan pun ni boleh kenyang. Bahkan kat kita pun sama lah. Kita punya muraqabah bukan macam tu. Makan, ingat jadi sihat. Makan, ni ngantuk. Contoh lah. Baik, ataupun boleh juga kata dia antara makna tu bahawasanya adalah aku bermalam dalam peliharaan Tuhanku yang memberi akan aku kuat orang yang makan. Rasulullah bermalam, makanan tak ada. Waktu itu buat macam mana? Tapi Allah Ta'ala berikan aku kekuatan macam mana orang yang makan. Orang yang memang makan, bila dia perlu makan, dia makan. Memang dia makan adalah sebab jadi kekuatan. Tu jaga tu prinsip tu. Memang macam tu. Tutup guru kita, ulama kita pun kata gitu. Orang yang memang dia tak kuat makan, dia makan tu, dengan dia makan tu Allah Ta'ala bagi pada dia kekuatan. Tapi orang yang bukan makan, yang memang pada sebab tu dia makan, dia duk makan, makan tu bukan sebab untuk Allah Ta'ala beri pada dia kekuatan. Bahkan makan tu sebab dia tak ada kekuatan. Lagi makan, lagi tak ada kekuatan. Lagi makan, lagi lambat, lagi layu, lagi lembek, lagi mengantuk, lagi setia macam. Ya, setiap orang dia boleh rasa. Kalau saya tanya pun angkat tangan, ada. Siapa pernah rasa macam tu? Cuba angkat tangan. Tak ada seorang pun. Faham soalan? Pernah rasa macam tu? Lagi? Pernah rasa macam tu? Pernah rasa macam tu? Tak pernah? Wali takkan tak pernah rasa? Dia suruh itu. Pernah rasa macam tu? Tak pernah makan habis. Pernah rasa macam tu? Kan? Teringin nak makan burger, tengok burger tak ada. Macam mana? Allah. Balik rumah nasi pun tak ada. Macam tidur lapar lah kita ni. Okey pun tak makan. Lagi senang bangun pagi. Yang kita nak makan tu, orang bagi ni makan tak habis, balun pagi subuh tak panggil. Okey, sikitlah. Memang banyak fenomena kita macam tu kan. Sikit soalan macam ni. Tak serik lagi ke? Tu kan, soalan tu ya. Tak serik lagi ke? Sikit lagi soalan apa? Awak dah buat bodoh gitu. Okey. Lagi ni kita duk belajar ni, ambillah peluang itu untuk betulkan kita perjalanan satu, dan betulkan hati kita supaya bukan pegang dengan makanan, bukan maksudnya tak payah makan, tapi ambil apa sepatutnya kena ambil,
Kita niat untuk kuatkan badan untuk ibadat, baca Quran, ngaji dan seumpamanya. Dan kekuatan yang hasil tu, la ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billah. Kuah ni Allah Ta'ala beri, bukan makanan. Itu contoh makan minum, serupalah ubat ke apa ke seumpamanya. Ada ketika tak makan ubat, sihat aja. Ada ketika makan ubat keliling, tapi satu pun tak ada manfaat, tak rasa efek apa pun. Saya tak ada tuan-tuan, saya sebut saya. Tapi kalau ubat, kalau saya tak adalah ubat hospital. Saya ada orang hantar lagi, ubat homopati, ubat herba. Saya ada orang pesan lagi, ustaz kalau demam pun jangan pergi hospital. Sakit jangan pergi hospital. Tak cerita je. Kami ada cadangan ubat mengikut kaedah amalan sunnah. Balik pada fitrah. Siap ada orang jamin lagi gitu. Kat budak-budak saya pun nanti nak ambil informasi kat dia. Demam nak buat macam mana? Kita sedia apa bahan nak serai ke? Kunyit ke? Kunyit hitam ke? Kunyit hitam tanam lah tu. Tapi baru nak naik tunai. Naik. Selain 2 tahun. Tu pun main sekali-sekali ayam kek bising tu. Habis sapu. Dia makan rupanya. Daun pucuk-pucuk. Pucuk-pucuk tu baru naik. Apa cerita tu? Cerita kita tak ambil elemen-elemen macam tu. Tambah pula elemen-elemen macam tu. Ada unsur-unsur syubhah macam-macam. Buat USA, buat ni London, buat ni Paris, buat ni New York. Ada unsur-unsur orang kapal punya produk. Pula tu memanglah kadang-kadang pakai kapsul pula bovine sauce. Ambil pada lemak lembu. Lembu mana? Masa bila dia masa sebelah. Memanglah ada mereka pun ada orang Islam. Memang orang Islam menguasai segala tindak tanduk gelatin, kapsul di seluruh negeri mereka macam tu kan. Untuk cok halal pula. Lembaga halal Amerika Syarikat. Boleh percaya macam itulah kan. Jakim menyambung kita tengok pelak tambah mereka. Contoh lah. Betul macam mana? Baik kita ambil ya fitrah kita punya. Orang tua-tua dulu senang je. Hidung darah, bukan gaduh pil pakai dadah apa. Orang sirih ya, upak. Betul? Tungau je, bukan gaduh pergi ambil. Sirih tak? Ambil sirih, batang sirih tu, kepak. Uluh tungau tu. Duk pekat mana tahu tungau. Warna oren sikit kan. Warna oren tu. Selalunya duduk kat situ lah. Dekat secret part tu. Dia duduk tu. Main pula kat hutan semak ni. Orang bengkak besar-besar tu. Tengok saya bang. Ada tungau. Senang je. Ambil. Sirih lah. Petang sirih tu. Lekat kat petang sirih tu. Elok lah. Elok lah. Bersalin apa. Serai wangi ni. Ambil daun ni. Bertungku apa. Kalau perubatan moden tak ada, dia telan ubat. Kerat, potong, buah besi, buah skru. Itu kerat, potong, belah, skru. Itu tak ada nak selawat ke apa kan, tak ada bismillah kan, tak ada bunyi langsung. Marah pula dia lantak lah. Memang macam tu pun dia. Ada doktor kita masuk hospital, bismillahirrahmanirrahim ada. Baik, mana ada? Ayah tambah doktor tu bukan doktor Melayu yang Islam. Doktor Melayu Islam orang kena tak bismillah. Kadang-kadang dia rahsiakan pula. Dia tahu ubatan ni sumber dia macam mana. Kat kita mampu dia tak beritahu. Sagi kita tak belilah ubat dia. Walaupun dia tahu sumber-sumber dia daripada haram. Dia tak pasal pejam mata. Carilah pendapat yang kata boleh. Ada pendapat. Ada jadi dia. Jadi doktor pun pendapat, jadi ustaz pun pendapat, mufti pun ada pendapat. Semua dia cari pendapat. Sampai benda-benda yang haram pun ada pendapat. Bubuh semua ada pendapat. Sikit sekarang. Asal kita bicara kat makan Rasulullah. Jadi Allah yang beri kuat pada aku, macam mana kuat orang makan. Satu orang yang memang
Dia sedikit makan, jarang makan, memang dia makan sebab kuat. Yang tu sebab untuk dia jadi kuat. Dan kuat orang yang minum, sama juga dapat kekuatan orang yang minum. Ataupun maksud makna perkataan tu, memang kita baca pun muskil apa maksud tu kan. Dia bagi huraian makna dia ialah diberi makan akan daku makanan syurga dan minuman syurga. Aku bermalam dalam keadaan lapar, Allah yang bagi aku makan makanan daripada makanan syurga, minuman daripada minuman syurga. Rasulullah macam tu. Dia kata wallahu alam, itu huraian di atas apa maksud Rasulullah yang dia kata. Kita baca bahasa Melayu pun muskil, cuma di takbir Arab ni saya pun tak hafal hadis-hadis macam ni. Yang dia kata tadi, aku bermalam pada aku punya Tuhan memberi. Aku bermalam pada aku punya Tuhan. Tu bahasa tu sikit, bahasa dia macam mana. Maksudnya Tuhan aku beri makan akan aku dan beri minum akan aku. Macam mana maksud Allah Ta'ala beri makan minum Rasulullah? Yang tu di sikit di siburai tu. Baik. Jadi dasar akidah kita nak bicara sini apa? Nabi Rasul ni antara perkara harus kat dia makan minum. Ya. Cuma dia tak makan minum macam makan minum kita lah. Kalau kita buka kitab khas, antaranya kitab Syama'il Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kitab-kitab seumpama itu menceritakan macam mana makan minum Rasulullah. Kita ni istilahnya mewah gila, jenuh jenang masa ni. Bahkan kita buka kitab-kitab Jawi, tengok ulama dulu pun cerita makan minum ni, kita angkat tangan. Tentang aja pergi buka kitab Penawar Bagi Hati, Syekh Abdul Qadir Mandeli tu. Apa saya nak sebut ni? Antara sifat mazmumah tu disebut bab apa? Bab syarhut ta'am, bab buruk lantak, bahasa mudah itu, makan kuat. Tu tengok dalam kitab tu. Tu cerita kitab ulama tu. Macam mana dia cerita zaman dia orang makan minum. Zaman dia orang makan minum. Kalau makan sekali tu kira mewah. Biasanya 3 hari pun makan sekali. Zaman dia. Dia tengok 3 hari pun sekali makan. Kena budak-budak kita lah sini makan lari balik Satu hari 3 kali makan pun rasa macam nak balik jauh lah. Satu jauh. Kalau rajin bilik tengok. Belum tengok cara Rasulullah makan macam mana. Satu kita banyak masa kat mana? Makan tak? Betul, makan tak? Basuh pinggan, beli barang. Memang banyak masa kat makan. Ni dah makan lagi, letih lepas makan, tu basuh pinggan makan, periuk makan, talam makan, lepas tu steam makan. Jadi banyak masa kita kat makan. Hadanallah. Kita kalau baca kitab tasawuf khas bab macam ni, semua nanti jadi warak. Yang makan pun kau makanlah. Ada memang macam tu. Saya mengaji dulu macam tu. Kalau baca kitab-kitab beradab makan ke apa kan. Kalau ada kenduri tu macam mana? Semua warak. Betul tak tak? Tak boleh makan banyak, nanti mengantuk. Baik semua. Kalau dah lama tak dengar kuliah, mana aku punya? Ni yang kata kena bagi ada lalu sedia kitab-kitab macam ni. Mudah-mudahan mudahlah kita kan untuk ikut apa yang ada pada Rasulullah tu. Baik. Dan telah tamamlah kata dia segala aqaidul iman. Jadi dengan bicara bab harus pada Rasul, harus mereka bersifat-sifat manusia biasa yang tak menjatuhkan martabat mereka ni, tamamlah. Tamam ni kalau bahasa Arab ni maksudnya sempurna. Ada orang nama apa? Tamamuddin. Tamam apa? Kat pondok tu nama apa tamam apa? Tak ingat nama tamam. Sedap nama tamam dia. Tamam. Tamam mukri. Tamam mukri. Maksudnya pembaca Quran yang membacakan Quran pada orang ramai untuk orang dengar bacaan Quran dia, dan bacaan dia bacaan yang sangat sempurna. Tamam mukri nama dia. Tamamuddin. Tamam iman. Tamam
Jadi maksud tamam tu sempurna. Kata dia telah tamam lah, telah sempurna lah segala aqaidul iman yang wajib atas setiap mukallaf mengetahui akan dia, yang wajib pada hak, maksud hak pada zat Allah Ta'ala 20, mustahil padanya 20, yang mustahil ni lawan yang wajib itu, dan 20 dah harus padanya satu, dan lawan wajib itu 20, dah harus padanya pada Allah Ta'ala itu satu, maka jadi jumlahnya 41, dan yang wajib pada hak segala Rasul itu 4, dan mustahil atas segala mereka itu Rasul itu 4 ni lawan yang wajib itu, dah harus pada segala mereka itu Rasul itu 1, jumlahnya jadi 9, maka jadilah jumlah sekaliannya 50 aqaidul iman yang wajib atas setiap mukallaf mengetahui akan dia, maka telah disebut oleh akan dalilnya, maksudnya disebut oleh pengarang ni akan dalil pula atas wajib segala rasul-rasul, bersifat dengan segala yang wajib pada hak segala mereka itu, dan yang harus pada segala mereka itu dengan katanya. Jadi nisbah berapa sifat dengan rumusan bab ketuhanan, yang ni rasul kita belajar 9 lah, 4 wajib, 4 mustahil, 1 harus. Macam mana pun nisbah giliran bab ketuhanan dulu dicerita bab wajib, lawan dia 20 tu adalah mustahil, 1 harus, lepas tu dicerita dalil burhan. Kita lalu hari tu bab burhan ni, yang ni sama juga, dia dah cerita 4 wajib, 4 mustahil, 1 harus pada rasul. Sama juga dia akan sebut ikut format. Nak sebut burhan kenapa Nabi Rasul bersifat sidik, amanah, tabligh, fatanah, mustahil, kazib, khianah, kitman, baladah, dan mustahil, insyaAllah. Dengan katanya amma burhan wujubi sidqihim fali'annahum, situ dulu baca lagi dia menerit kan, sampai tempat stesen ni kita berhenti lah. Ada soal? Para wali ni makan sikit kenyang. Untuk nak minta nasihat apa ni? Oh. Nasihat macam mana nak makan sikit kenyang. Kaedah dia antara sebuah ulama makan berjemaah. Jangan makan seorang-seorang macam hantu raya. Kan makan ramai-ramai dia berkat. Saya sebut tadi, selalu dia makan 5 keping. Macam mana? Bila makan dalam antara 4 orang, 4 keping ya. Sepatutnya dia seorang tu. Tapi bila makan 4 keping, 4 orang makan, dia seorang 5 keping. Macam mana? Cukup apa dia makan. Dan belajar macam ni. Di atas kata kaedah wali kan. Wali makan sikit kenyang. Pasal apa dia boleh makan sikit kenyang? Pasal di atas dia makan berserta dengan akidah dan doa. Kita betul-betul melantak buat sabab. Kita berpegang dengan sebab tu, makan banyak, kenyang. Itulah. Para awliya, nama pun awliya, wali macam mana? Dia makan dengan akidah berserta dengan doa. Ya Allah, makanan aku walaupun sikit, kau berkatkanlah dia. Tu yang Allahumma barik lana fima razaqtana. Berkatilah apa yang kau rezeki kami. Jadi berkat. Makan tu semulut je ada. Yang bagi kenyang Allah. Wali ya, memang tu jalan wali ya. Sikit cukup ke? InsyaAllah Allah bagi cukup Allah. Atas sebab kita memang tengok tak cukup. Tapi tak mustahil orang Ta'ala bagi cukup. Benda tu harus. Saya nak belajar, nak faham mak tu. Jadi atas kata nasihat, bagi soalan pula nak cerita wali kan. Itulah kaedah wali. Kaedah wali. Bab dunia para awliya macam tu. Para awliya macam tu. Tidur bersama. Tidur sikit tengah hari untuk boleh bangun malam lama. Makan sahur, saya sebut, ni memang prinsip awliya, prinsip Nabi. Dan sebenarnya kita lalui, cuma kita kadang-kadang terlepas pandang. Sahur makan banyak mana? Kalau ikut pagi 1 kali makan, pukul 10 ada makan lagi sikit. Tengah hari ada 1 kali makan, petang ada 1 kali makan. Patutnya 4 kali makan. Sahur sepatutnya macam mana? Yang 4 kali makan tu sekali balut lah sahur. Betul? Faham saya buat kan?
Macam tu ke kita makan sahur? Tidak. Ajaklah akidah tu. Apa dia? Walaupun makan sekali, makan pun awal pagi, Rasulullah kata apa? Tasahharu inna fis sahur barakah. Oh, kamu kala. Kepada dia, bersahurlah kamu. Makan waktu sahur ni, makan sahur ni barakah. Kadang bukan lalu pun. Ingat tak kita kecil-kecil dulu? Contoh kan, contoh. Masa kecil-kecil memang kita akan ingat fenomena ni. Mak panggil bangun sahur, kita memang bukan biasa pagi-pagi. Kalau saya lah panggil, mak panggil. Ni bangun sahur ni, bangun. Kecil-kecil lagi, memang mak latih lah. Puasa kan? Macam mana? Bangun sahur tu dengan berselera makan kan? Ada. Tengok, lauk apa? Lauk gulai apa? Gulai ikan. Ikan. Makanlah juga. Selena depan pinggan pun ada. Betul? Siapa ada pengalamannya tu? Angkat tangan. Angkat tangan. Kita angkat dua tangan. Bagi puasa tak gitu? Boleh puasa tak? Boleh. Boleh. Puasa tu bangun sahur. Ada hari tu, mak pun tak bangkit sahur. Hari tu orang tak jaga. Azan subuh tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mak kata, Masya Allah. Tak jaga langsung nak bangun sahur hari ni. Untuk macam mana nak boleh makan dah? Puasa lah itu. Boleh puasa tak? Kadang-kadang lagi sihat lagi daripada hari nak makan sahur tu. Jadi nak kata apa? Sebenarnya kita dah ada pengalaman tu. Dah terbukti pun hukum adat tu. Apa dia? Memang adatnya makan banyak kenyang, tak makan lapar. Tapi ada ketika tak makan pun kadang-kadang lagi kenyang daripada yang kita nak makan. Makan tu pula jadi tak larat dan tak sihat. Tak makan tu lah jadi sihat dan jadi kuat. Jadi nanti yang ni yang kita nak belajar akidah. Yang di atas kata macam mana nak sihat. Nak boleh dapat macam wali, makan sikit tu. Itulah prinsip dia. Atas jalan sabab, makan berjemaah, makan berdoa. Makan berjemaah, buat sabab macam mana hak Rasulullah ajar. Lepas tu antara juga berkatnya apa dia? Makanan, lauk jangan turunkan daripada dapur. Itu ada pesan-pesan tua-tua dulu. Cedok je. Bismillah, cedok. Lauk jangan turun daripada dapur. Cedok. Itu pesan orang tu kan. Buat macam tu kan, lauk yang sepatutnya boleh makan 15 orang, boleh makan 30 orang, boleh makan 40 orang. Memang Allah Ta'ala ada pergi benda-benda yang kadang-kadang kita tak perasan luar biasa tu, tapi boleh jadi perkara yang sangat luar biasa. Kadang kita masak banyak, rasa macam ini 100 orang makan ni, 30 orang makan habis. Buaya apa makan ni, ngangah habis, perut besar tapi habis. Macam mana habis? Dia itu lah. Jadi atas cerita makan macam mana para awliya makan, makan macam mana yang Rasulullah ajarkan. Itu tangan kanan duduk, adab apa semua, berjemaah, doa dengan ada akidah. Apa dia? Yang bagi kenyang aku Allah. Makan ni sebab ya Allah jadikanlah, minta pula. Kalau saya antara saya ngaji tutup gua ajar doa tu, Allah maja'al hazil atumata taqwiyatan li ajsadina. Ya Allah jadikan makanan ni sebagai sabab untuk dia menguatkan jasad-jasad kami. Kuat taqwiyatan li ajsadina ala zikrika musyahadatika, untuk zikirkan engkau, untuk musyahadah engkau, wa zikrika wa tauhidika, untuk ingatkan engkau, untuk mentauhidkan engkau. Tu saya ngaji tok guru ajar doa itu, kita pun berdoa gitulah. Itu saya lalu. Cuma cabaran kita macam mana? Masa mengaji tengah panas lagi, okey. Dah sejuk gedi lagi macam mana? Lupa. Itu yang dah faham, ambil, jadikan dia darah daging kita. Sekalipun orang lain tak berdoa, memang doa ni prinsip kita. Itu sebelum makan, lepas makan pun sama. Ya Allah, selesai dah makan ni, bagi sedar, ya Allah kau yang bagi makan aku, kau bagi minum aku. Walaupun tak angkat tangan, hadirkan di hati tu, rasakan di hati tu, ya Allah kau bagi makan aku, kau bagi kenyang aku, bagi tersentuh hati tu. Okey, bangun. Tak buat macam tu sama ni. Nak bangun mesti bagi rasa tu.
Kadang air tak ada, tak usah minta, gitu. Tak usah minta dengan Allah. Ya Allah, aku tak minum air ni. Macam mana nak pergi air? Dan tu lagi ada orang, ada orang buat air siap. La ilaha illallah. Dia bagi minum aku. Lalu ke orang ni. Masya-Allah. Aku tak payah cari ada orang yang tahu. La ilaha illallah. Belajar tauhid macam tu. Belajar tauhid macam tu. Keadaan Allah. Lagi? Macam mana? Macam mana Nabi Isa tu. Rosak lah. Macam mana? Dia nak memulia tapi tak kena cara. Sampai menafikan sifat manusia. Sampai menafikan yang benda tu bukan jadi satu keaiban pada Rasul. Bahkan istilahnya merepet, khurafat. Apa punya ajaran macam ni? Siapa dia ajar ni? Dia nak istilah apa? Nak tanzihkan, dia tukut bahasa dia. Nabi Rasul ni daripada sifat-sifat yang orang kata boleh mendatangkan, jatuhkan martabat, takkan berkedudukan dengan wanita macam tu lah bahasanya kan. Takkan Nabi Rasul macam tu. Gamak ke dia macam tu? Dia mesti zikir, baca Quran, contohlah kan. Tawajuh, ingat Allah Ta'ala, besarkan Allah Ta'ala. Takkan duk kira orang perempuan ni je. Mesti dapat anak bukan dengan proses macam tu nya. Dia mereka-reka hanya dengan kepala otak kepala sendiri. Dengan nafsu dia. Kita tak diajar dengan kaedah beragama, dengan mengikut apa rasa perasaan semata-mata macam tu, sedangkan tak ada siapa ulama kita yang di atas manhaj yang betul atau kaedah yang betul mensyarahkan dengan kaedah macam tu. Tak ada. Saya tak pernah jumpa lagi. Tapi ditakdirkan berjumpa dengan orang macam ni. Cuma Facebook Facebook dia saya tak pernah jumpa, tapi ada orang pernah share. Saya dah lupa dulu saya pergi buka kat sekali nama Facebook dia tu. Ramai punya followers. Tu beliau. Followers kita pun berapa ribu je. Followers dia pun ada sampai juta-juta tau. Ramai. Tu beliau. Pula tu support gilanya bila dia lontar je hang tahu. Betul lah. Rasul memang orang mulia. Takkan gini. Siti Khadijah pun masih terpelihara kehormatan dia begini. Dapat anak macam mana Siti Maryam. Saya tengok. Ya Allah, ada orang macam ni. Itulah. Nisbah kata rosak sudut mana? Pasal kalau atas umum bahasanya bid'ah dalam bab akidah. Mereka benda yang di luar daripada apa yang diajar oleh para ulama, konon atas nak memuliakan peribadi dan sifat Rasul, tapi khurafat dalam bab akidah. Maksudnya merepek-repek lah bahasa dia macam tu. Tak kena gaya boleh jadi kufur pasal menafikan apa yang memang sabit pada Nabi Rasul. Tapi dia kufur bukan soreh, kufur lazim. Na'udzubillah. Lain? Kalau empat apa? Ya. Kalau dia lupa pun, itu kan? Itu maksudnya. Batal tak wuduk dia? Tak batal lah. Dia pejam lah. Tapi hati tak tidur maksudnya. Cuma, dia ambil wuduk ke tak? Di atas orang tengok, orang tak tahu hal dia. Pastinya dia akan wuduk. Pasal apa? Nanti, kalau dia tak ambil wuduk, orang akan faham apa? Tidur pun. Tak ambil wuduk ni, jenuh nak hurai kan. Kalau ada pun memang Rasulullah tidur dalam keadaan duduk. Tu memang ada, tu tak wuduk lah. Yang tu yang datang kat kita hukum hakam macam tu. Di atas pada Rasul, para Rasul ni mereka ni memang tidur hanya mata, tak tidur hati. Yang wuduk mereka memang tak batal. Tapi macam mana pun, kalau di atas perjalanan asbab, yang ni orang nampak dia tidur, dia tak akan meninggalkan wuduk supaya jangan disangka nanti dia sembahyang dalam keadaan tak wuduk. Padahal
Memang bukan batal wuduk dia pun. Itulah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika. Kama nawwartal arda min nur syamsika wa abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah.